Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga semua subscriber. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan lonceng. Bagi yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan tombol lonceng. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan perincian sedikit perincian tentang sumbangan tunai rahmah STR 2024 dan juga SARA 2024. Okey, untuk makluman awal, STR diteruskan dan SARA juga diteruskan. Okey, alhamdulillah. Jom kita teruskan. Okey, ini bukanlah satu perincian yang terlalu terperinci. Sebab yang terperinci sangat-sangat dalam terperincinya itu akan dikeluarkan di portal My STR. Tapi pihak kerajaan melalui Pembentangan Belanjawan ada mengeluarkan infografik terkini. Ya, dan ada informasi pada infografik tersebut seperti di paparan. Aku bagi flash ya. Okey. Dan ini berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah STR bagi tahun 2024 nanti. Apa yang anda perlu tahu ya? Peruntukan ialah sebanyak 10 bilion ataupun melebihi 2 bilion ya, nak dibandingkan dengan tahun 2023 iaitu 8 bilion. Tahun 2023 8 bilion, tahun 2024 RM10 bilion diperuntukkan untuk STR. Okey, dalam perkara yang kedua, permohonan baru dibuka bermula November 2023 dan sepanjang 2024. Harap jelas, sepanjang 2024. Bermaksudnya bermula bulan depan November permohonan akan dibuka dan ia dibuka sepanjang tahun 2024. Okey, dan seterusnya. Siapa yang bakal menerima? Okey, STR ini 2024 yang bakal menerima akan dimanfaatkan sebanyak 9 juta penerima ataupun 60% daripada penduduk dewasa. Ramai, 60%. Ramai tu. Okey, kita pergi kepada kadar maksimum. Okey, kadar maksimum untuk STR 2024 ialah 3,700 maksimum. Maksudnya bukan semua orang dapat maksimum. Ada golongan-golongan yang miskin-miskin tegar sahaja yang akan dapat 3,700 sehingga 3,700 berbanding dengan tahun ini yang belum selesai lagi fasa 4 yang paling tinggi pun dapat 3,100, ada ekstra 600. So ekstra 600 tu kita tahu dah mesti SARA kan. Baik, kadar minimum STR 2024 yang paling kurang menerima untuk golongan belia, tak dinyatakan bujang kat infografik ni tapi dinyatakan belia. Okey, sebanyak RM500 berbanding 350 pada tahun 2023 ni. Bila sebut 350 kita dah tahu dah itu golongan bujang jadi mudah kita nak faham golongan bujang daripada 350, tapi yang tahun depan punya akan dapat sebanyak RM500. Okey, ini tentang pembayaran. Banyak kekeliruan timbul sebab ada yang mengatakan golongan bujang akan dapat 500 sekaligus. Sebab PM ada mengatakan bayaran maksima untuk pembayaran yang pertama ni sebanyak 500. Jadi berdasarkan infografik ni jelas menunjukkan bayaran pertama untuk isi rumah. Dah quote kat situ isi rumah. Bayaran pertama untuk isi rumah STR 2024 RM500. Isi rumah RM500 berbanding RM300 pada tahun ini maksudnya untuk golongan isi rumah akan menerima RM500. Bukan golongan bujang, harap jelas sebab STR 2024 tetap berfasa, konsepnya sama, ada fasa-fasa dan golongan bujang tidak akan menerima 500 sekaligus sebab dinyatakan dekat sini bayaran pertama untuk isi rumah STR 2024 sebanyak 500 harap maklum. Jadi golongan bujang nantikan perincian jadual itu nanti akan keluar berapa yang anda akan terima pada pembayaran pertama golongan bujang tak akan terima 500 walaupun jumlah bujang tu 500, bujang tak akan dapat 500 sekaligus. Okey? Sebab ini tekan sini isi rumah. Okey. Itu ialah serba sedikit sikit lah baru kan perincian yang keluar daripada pihak kerajaan melalui MOF tentang STR. Okey, sekarang kita pergi kepada SARA pula. Okey, berkenaan dengan SARA, melalui perincian yang dikeluarkan oleh MOF ini menyatakan sumbangan asas rahmah SARA tetap diteruskan dan diluaskan daripada 700,000 penerima STR. Jadi berbanding kata orang banyak-banyak ni yang menerima STR seramai 700,000 daripada penerima STR akan layak untuk menerima sumbangan asas rahmah SARA ini dan pembayarannya ialah 100 sebulan. 100 sebulan selama 12 bulan setahun melalui MyCard. Jadi perkara ini anda boleh rujuk yang mana menerima SARA pada tahun ini, anda boleh rujuk pada tempat yang sama juga kalau ada sebarang pengemaskinian nanti akan diumumkan dan sekiranya perlu kemas kini kalau tak perlu tak payah dan pembayarannya macam biasa 100 sebulan selama setahun melalui MyCard dan boleh membeli barang-barang secara luar talian di kedai-kedai di pasar raya saja untuk pembelian online seperti di Shopee dan Lazada tidak boleh. Okey, dan ada satu lagi bantuan inisiatif pendapatan
Rakyat ataupun IPR. IPR. Okey, apa yang kita perlu tahu tentang IPR ini ya? Okey, sejumlah 500 juta diperuntukkan untuk tingkatkan jumlah penyertaan rakyat miskin tegar. Ya. Jadi ini adalah satu inisiatif daripada pihak kerajaan memperuntukkan sebanyak 500 juta untuk tingkatkan jumlah penyertaan rakyat miskin tegar dalam menambah pendapatannya bagi tujuan tambahkan pendapatan mereka. Jadi IPR ni kita nantikan perinciannya nanti. Ya, apakah programnya dan bagaimana pelaksanaannya dan siapakah yang memang betul-betul layak untuk IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Ya. Okey, ini yang dinyatakan oleh MOF berdasarkan infografik yang terbaru daripada mereka. Okey, jadi itu dia serba sedikit perincian sikitlah baru tentang STR dan SARA bagi tahun 2024. Okey, jadi tentang maklumat jadual tu, jadual pembayaran, fasanya bulan berapa, kategori ini dapat berapa, bujang fasa pertama berapa, fasa kedua berapa dan sebagainya. Perkara itu kita nantikan dalam update yang terkini. Okey, update tu macam aku pernah cakap sebelum ni, update itu akan keluar selepas selesai habis pembentangan belanjawan. Selepas selesai. Sesi belanjawan ni masih panjang, ada mesyuarat belanjawan peringkat dasar, jawatan kuasa dan seterusnya. Sehinggalah ianya diluluskan sepenuhnya. Barulah akan ada maklumat yang terperinci tentang perkara ini. So far, apa yang dinyatakan oleh aku tadi, itulah yang paling terkini tentang STR, SARA dan juga IPR. Okey, baik. Saja untuk entry kali ini. Harap bermanfaat informasi ini untuk kita tahu, walaupun belum terlalu terperinci sangat, tapi sedikit perincian tu kita dah tahulah kan. Okey, semoga dipermudahkan urusan untuk menerima bantuan daripada pihak kerajaan ni. Okey, dan sementara bersiaran ni aku nak share sikit bagi yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar. Harap bersabar, nantikan perkembangan daripada semasa ke semasa. Tuntutan tak pernah berhenti, tak ada istilah berhenti dan tetap akan teruskan. Baik, see you guys, bye bye.